sanad dan matan. Ta'arif ulama hadis ni muhaddisin. Ta'arif dia dalam mustalahul hadis adalah ulama. Bila seorang tu dipanggil muhaddisin, artinya ilmu dia tentang hadis mesti lebih banyak daripada jahil dia tentang hadis. Kalau jahil dia lebih banyak daripada ilmu dia tentang hadis, maka dia tak masuk muhaddisin. Dia jadi lagu kita lah. Maka orang-orang yang duk bercakap tentang hadis-hadis hari ni, jahil mereka jauh lebih banyak daripada pengetahuan. Mereka sandar kepada para sahabat, tapi mereka tak boleh buktikan kenyataan itu wujud. Mereka sandar kepada salafus salih. Kadang-kadang dia kata Hasan Basri kata, sedangkan Hasan Basri itu tabi'in. Para sahabat mengiktiraf dia, isteri Nabi mengiktiraf Hasan Basri. Tiba-tiba kita tengok dalam sejarah, dalam kehidupan para salafus salih, tak ada perkataan macam tu. Maka ini satu pembohongan. Tak kiralah kita sandar kepada asar ke, pada khabar ke, tapi dia punya kesudahan dia nak menceritakan sesuatu yang nak balik pada Nabi. Kita katalah sebagai contoh, kita kata Sayyidina Umar pernah cerita, siapa pergi haji 100,000 orang, seorang je Allah Ta'ala terima. Daripada Umar, kalau kita lanjutkan lagi, Umar tahu dari mana ini benda gaib? Siapa bagi tahu ke Umar? Cakap Umar duduk fikir saja-saja. Kalau Umar fikir saja-saja, Umar termasuk orang yang merekakan hal-hal akhirat. Sedangkan Quran menjamin, hadis menjamin kedudukan sahabat tu ahli syurga. Mereka bukan pereka agama. Jadi akhirnya idhafah dia, sandaran asar tu mesti ke Nabi juga. Maka dia masuk, siapa berbohong pada aku dengan sengaja muta'amidan. Ulama hadis kata untuk mengeluarkan kita daripada makna sengaja, muta'amidan, siapa berbohong pada Nabi dengan sengaja, supaya kita bercakap tak masuk dalam makna sengaja berbohong. Kerana itulah kita mengaji ilmu hadis. Ilmu hadis ni adalah ilmu tentang matan dan sanad. Kalau kita tak boleh kenal pasti sanad dan matan dia, tiba-tiba kita bercakap, maka kita dianggap orang yang sengaja berbohong. Maka yang tu mesti hati-hati. Imam Nawawi cerita dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Sekarang ni saya tengok alhamdulillah ada terjemahan Melayu. Bagus. Belilah Muqaddimah. Dia jual satu jilid. Beli, nama dia Syarah Muslim yang Muqaddimah tu. Di situ ada Nawawi menceritakan tentang apa? Disiplin hadis. Nawawi kata ada hadis yang martabat dia, nama hadis itu silsilah syaitan. Sanad syaitan. Silsilah ni kita katakan mata rantai dia syaitan. Lepas tu Nawawi bagi contoh macam mana silsilah syaitan. Iaitu satu orang bercakap tentang hadis, dia kata ada satu hadis lebih kurang makna dia lagu ni lah, saya pun ingat tak ingat tak apa banyak, tapi lebih kurang makna dia macam ni. Yang tu siapa bercakap macam tu, nama dia silsilah syaitan. Dia telah ambil hadis daripada syaitan. Kerana hadis tak boleh ingat tak ingat. Hadis ni kita kena bercakap dengan yakin. Yakin dia daripada Nabi. Yakin kebenaran dia, perkataan dia, dan perhubungan daripada Nabi ke sahabat. Sahabat sampailah rawi-rawi itu dengan yakin. Dengan yakin tu yang masuk bab hadis sahih. Kalau dhaif, kita tak boleh yakin. Keyakinan tu tak wujud dalam hadis-hadis yang dhaif. Pasal tu ulama kata hadis dhaif ni kita reserve sat. Tak sebelah sat. Kaji balik hadis-hadis dhaif ni. Kalau hadis-hadis dhaif yang menyokong hadis-hadis sahih, bermakna dia punya asas dia ada dalam hadis sahih. Cuma hadis dhaif datang menyokong. Ini kita boleh bincang lagi. Mai hadis dhaif secara solo dia, tengok-tengok bercanggah pula, maka ini kena berhati-hati ya. Takut masuk dalam muta'ammidan tadi. Tapi nampaknya ilmu hadis ni ilmu yang di akhir zaman ni tak mendapat perhatian. Orang lebih suka tasawuf. Tasawuf ni senang, kata Imam Syafi'i. Kita cerdik waktu duha, kita belajar tasawuf, kita bodoh tak dan sampai zuhur. Sebab tasawuf ni dia tak ada sanad, dia tak ada apa. Dia mimpi lah. Baru ni kan saya cerita asas tasawuf apa dia? Kasyaf. Satu asas tasawuf. Kena ada kasyaf. Kasyaf ni apa dia? Dia boleh nampak
Cuba tengok orang tersa semua nampak benda belak-belak. Dia nampak malaikat mai. Dia nampak Nabi mai. Bukan kata mimpi. Ni nampak. Apa orang putih panggil Pak Mik? True. Live lah. Live macam kita ni live Pak Mik. Live. Nampak Nabi bukan pakai Ustream. Live. Itu ada nama dia kasyaf. Yang kedua dalam tasawuf ni apa dah? Ilham. Dia bukan hadis, ilham. Satu syekh tu dia belajar asal-asal agama, kemudian dia duduk, dia dapat ilham. Daripada ilham tu dia baca ayat Quran, dia cuba faham ayat Quran tu, kemudian dia sendiri memberi penjelasan kepada ayat tu tanpa melihat pada hadis-hadis. Ilham. Ilham ni apa dia? Laduni. Apa dia laduni? Bimbingan daripada Allah terus kerana kesucian hati dia. Yang ketiga, tasawuf ni apa dia? Hilmu, mimpi. Hilm, mimpi. Mana ada orang tasawuf tak mimpi? Yang tak mimpi ni lagu kita. Punya teringin nak mimpi, bukan kata mimpi Nabi lah. Kita teringin nak mimpi artis pun tak mimpi. Bukan kata Nabi. Artis pun tak main. Mereka mimpi Nabi ni macam salin baju. Pagi baju lain, petang baju lain, malam baju lain, tidur baju lain. Mimpi Nabi macam tu. Satgi Nabi pesan, ni nanti pilihan raya 2018 ni siapa nak menang, Nabi pesan. Pangkah orang ni. Dia tahu. Akhirnya mimpi Nabi ni, dua orang bertembung. Dua aliran tasawuf bertembung. Satu aliran tasawuf dia kata dia lebih baik. Satu aliran tasawuf kata dia lebih baik. Mereka ni bertembung. Yang ni mimpi Nabi kata Nabi belah dia. Ni mimpi Nabi kata Nabi belah dia. Belah ni mimpi Nabi. Nabi beritahu ulama tasawuf ni macam dajjal. Dia ni pula mimpi Nabi. Nabi beritahu ulama tasawuf macam sana macam najih. Nabi seorang. Mimpi Nabi dah jadi macam tu. Al-hilmu. Inilah asal-asal tasawuf. Dia tak payah hadis. Dia tak payah sahih. Sahih ada tangan syekh. Syekh kata aku tengok macam ni. Syekh kata, Syekh apa pandangan Syekh tentang hadis ni? Tak, Syekh kata semalam aku mimpi macam lain. Walaupun hadis itu batil, hadis itu mungkar, ilham, kasyaf, mimpi boleh mengubah agama. Macam ni sebiji diri saling tak tumpah wujud dalam Syiah. Kedudukan imam boleh membatalkan syariat. Kalau kita tanya pada imam Syiah, memanglah imam dia kata syariat mana boleh kita tolak. Tak tolak dia. Tapi kedudukan imam dia boleh mencipta syariat baru. Boleh tambah. Pasal tu bila melihat kelaku-kelakar orang sufi macam ni, Imam Malik mengeluarkan perkataan yang biasa kita dengar. Melihat kelaku-kelakar ahli bid'ah macam ni, Imam Malik tak boleh tahan. Terus Imam Malik bagi fatwa yang sangat besar nilai dia. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang melakukan satu bid'ah dalam Islam, sufi penuh dengan bid'ah. Bid'ah akidah, bid'ah akhlak, bid'ah dari segi ibadat, semua totally package bid'ah ni wujud dalam sufi. Imam Malik kata siapa yang melakukan satu bid'ah, yaraha hasanatan, dia lihat bid'ah dia buat itu baik. Semua kita tahu pada bid'ah yang tak ada hubungan dengan Nabi, yang bercanggah dengan hadis, bid'ah. Dia tengok, lepas tu dia ingat bid'ah tu baik. Apa Imam Malik kata? Faqad za'ama, orang macam ni dia telah meludah Nabi dan dia telah tuduh Nabi itu khana risalah, pengkhianat dari segi menyampaikan agama. Orang tanya Imam Malik, kenapa cakap macam ni kepada orang buat bid'ah? Imam Malik kata, li'anna Allah Ta'ala yaqul, kerana Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kerana aku faham ayat Quran yang turun di bumi Arafah pada hari yang mulia, hari Jumaat, Allah katakan Islam itu dah sempurna. Allah kata Islam sempurna ketika Nabi hidup, bukan kat kita. Macam mana kita nak iktiraf mereka ni sempurna? Macam mana kita nak kata amalan mereka baik, sedangkan mereka bukan hidup pada ayat ni, bukan turun kat mereka, ayat ni turun kat Nabi. Allah mengiktiraf akidah Nabi, akhlak Nabi, semua ayat Quran.
memberi sokongan kepada kesempurnaan yang ada pada Nabi, akidah dia, akhlak dia, ibadah dia. Dan berdasarkan ayat ini aku nak kata siapa yang beramal bercanggah dengan Nabi, dia telah menuduh Nabi itu pengkhianat. Apatah lagi dia rasa dia buat itu yang bercanggah dengan Nabi, yang dia buat itu jauh lebih baik daripada Nabi, maka dia ni telah menuduh pengkhianat. Imam Malik berhenti bahasa dia tang situ. Mari kita berfikir, menuduh Nabi pengkhianat, apa hukum agama kat kita? Kita jadi apa? Kita boleh keluar daripada agama ni. Tapi Imam Malik tak sebut lagu tu, tapi wajah mukhalafah itulah. Satu orang tuduh Nabi pengkhianat, kita kata hang ni betul-betul pengkhianat lah. Kan dalam bahasa Hindustan dia kata baut haram zade, bukan haram jadah, haram zade. Hang ni betul-betul besar punya pengkhianat. Dia akan kata pada kawan tu dengan mukanya marah, sebab makna khianat ini bukan baik. Khianat ini penyeleweng. Menuduh Rasulullah pengkhianat, sedangkan Allah kata Allah bersihkan hati perut dia. Pasal tu Imam Malik kata, macam mana keadaan kita tuduh Nabi pengkhianat bila kita buat bid'ah? Mulut tak kata apa, hati tak ingat apa, tapi kita punya body language kita, perbuatan kita telah memberi tuduhan Nabi pengkhianat. Imam Al-Majishun yang mendengar perkataan Imam Malik ni, dia kata apa? Aku mendengar perkataan Imam Malik ni, aku rasa jantung aku macam nak terkeluar. Bagaimana orang yang buat bid'ah ni tak boleh faham apa yang Imam Malik sebut? Kerana itu, sebahagian daripada bid'ah ni orang tak faham. Melakukan bid'ah dalam hadis. Pasal itu saya bagus kalau ada buku kita yang bernama Al-I'tisam, Imam Syatibi. Sekarang ada terjemahan Melayu. Terjemahan Melayu asal dia buat tu dia punya tebal. Jenuh nak baca tu, 6 kali puasa tak habis lagi. 6 kali Ramadan tak habis lagi. Tapi kemudian datang orang, daripada tebal lagu tu, dia ringkaskan jadi nipis lagu tu. Nama dia Mukhtasar I'tisam. Kenapa dia ringkas? Sebab dia rasa yang tebal itu, ada benda yang kita, orang lagu kita ni tak penting sangat tahu. Mungkin bagi seorang ulama besar-besar dia perlu tahu. Tapi ada benda yang mesti kita tahu tentang bid'ah, maka dia kutip yang penting-penting, dia ringkaskan jadi tebal lagu tu. Yang tu kita mau baca. Di situ dia beri penjelasan kepada makna bid'ah. Dan bagaimana ulama membahas tentang bid'ah. Bid'ah ni kata para ulama kita boleh bahagi kepada dua. Ada bid'ah boleh membawa kufur. Ada bid'ah dia punya status sama macam minum arak, main judi dan berzina. Bahkan terkadang-kadang kedudukan bid'ah itu, hak minum arak itu kita boleh kata lebih baik daripada buat bid'ah. Bukan kita redha dia minum arak, tapi dia punya apa? Status dia tu kita boleh, kalau orang kata ni ahli bid'ah, yang tu kawan tu duk minum arak, nak join yang mana? Kita kata aku join tu. Dia punya level bid'ah tu kena tengok tak mana. Kalau dia melakukan bid'ah dalam akidah, dia boleh jadi kufur. Dia mereka bid'ah. Ni tentang bulan Rejab, mereka. Ulama hadis menceritakan hadis-hadis palsu dengan tujuan menceritakan kepalsuan dia supaya orang tak ikut. Orang sufi, itu saya katakan tadi, kalau kita kata nanti dia kata kita, tengok dia ni suka hina orang. Memang wujud beberapa orang tokoh besar-besar sufi yang tak tahu hadis. Dia baca apa guru dia kata, kemudian dia besar, dia jadi guru pula, dia ada murid, dia baca kepada murid dia. Masa guru dia mengajar dia pun tak pernah bertanya nilai hadis, guru pun tak pernah bercerita. Pasal itu mereka tak dimasukkan dalam kategori hadis, kerana kebodohan dia tentang hadis lebih banyak daripada ilmu dia. Sedangkan syarat dipanggil muhaddisin, ilmu dia tentang hadis mesti lebih banyak daripada tak tahu dia tu. Muhaqqiqin adalah orang bukan saja ilmu hadis banyak, tetapi penelitian dia sangat mendalam
daripada muhaddisin. Mendalam, dia boleh detect hadis tu. Macam hadis-hadis yang ma'lul, yang cacat duduk dalam. Kalau cacat duduk luar kita nampak. Cacat duduk dalam. Macam orang kadang muka dia segak elok kan. Kita tengok, kita kata mu elok ni. Kalau buat menantu elok. Pasal apa? Dia sengap. Dia mula bercakap, Pak Mik, kita kata Alhamdulillah lah, tak jadi menantu aku. Kalau jadi punah dah aku. Cacat dalam, bukan cacat luar, cacat dalam. Dipanggil dengan hadis ma'lul. Kerana itu, mereka ni kadang-kadang tak tahu apa. Bukan kata kita kata dia tak tahu apa. Berdasarkan cara dia amal hadis tu, kita nampak dia ada masalah. Kadang-kadang Imam Ibn Katsir menceritakan satu hadis yang palsu dalam buku dia. Tapi dengan tujuan, dia nak menceritakan hadis ni palsu, jangan ikut. Mereka ni, yang statement Ibn Katsir dia tak baca. Dia baca bab Ibn Katsir buka satu hadis dan dia kata dalam Ibn Katsir pun ada hadis ni. Ketika tu dia ambil ikut suka. Masa tu bertembung hal-hal akidah macam Telaga Barhud. Orang mati pergi duduk dalam situ, yang hak kapiak-kapiak, yang baik-baik duduk dalam Telaga Zamzam. Kita duduk cerita pasal alam barzah ada nikmat, tak tahu pergi masuk dalam telaga. Akidah. Memang ulama hadis cerita, memang Zahabi cerita. Tapi dia bercerita dengan tujuan nak bagi tahu cerita ni tak benar. Macam kita bercerita pada orang kan. Saya kata Pak Amir, ni saya nak cerita Pak Amir, ada satu cerita. Depa cerita. Depa kata ikan ni kahwin sengak-sengak tak bang. Depa kata. Saya kata Pak Amir, kalau Pak Amir dengar cerita ni tak betul. Memang saya cerita. Tapi di belakang saya kata apa? Pak Mik kalau dengar cerita ni tak betul. Pak Mik faham lah. Tapi kawan duduk sebelah Pak Mik, mungkin tang saya kata tu kalau Pak Mik dengar cerita ni tak betul, dia pergi pancung. Dia tak dengar. Dia dengar tak mana, saya kata Pak Mik ni ada cerita. Kan, Pak Mik cuba tengok ikan ni sehari 2 hari tangan duk ada cincin, dia tak abang apa kat kita Pak Mik. Ni satu macam ni lah kan. Saya cerita dekat tu, dia dengar. Lepas tu saya kata Pak Mik, kalau Pak Mik dengar cerita ni, dia bangkit pergi. Dia pergi sampai pada orang ketiga, dia kata saya cerita kat Pak Mik, ikan dah kahwin sengak-sengak. Benda ni berlaku dalam penyampaian hadis. Sehingga kan ulama hadis membuka bab jarah dan ta'dil. Bagaimana kita nak menjeruhkan satu orang bercerita. Ulama hadis dengar cerita dia, himpun cerita dia. Cerita berkaitan dengan akidah. Akidah ni kena datang daripada Quran dan hadis. Dan syarat dalam akidah ni hadis mesti sahih. Ulama sunnah tak terima hadis dhaif dalam akidah. Bahkan kalau tengok Mu'tazilah lagi ketat syarat dia. Dalam akidah, hadis tu bukan kata kena sahih, dia mesti mutawatir. Ahad pun tak boleh walau dia sahih. Kerana Mu'tazilah nak jaga akidah. Ahlu sunnah, dia mensyaratkan sahih. Dalam kumpulan mana, tak penting. Tapi dia mesti sahih. Kalau mutawatir, lagi kuat. Dhaif tak boleh masuk. Hadis cerita pasal orang mati ni adalah akidah. Kita pergi bagi tahu dalam telaga tu ada di Telaga Barhud, di situ ada ruh orang kafir. Telaga Zamzam ruh orang Islam. Tak apa dekat tu, lepas tu boleh pula pergi komunikasi dengan orang mati. Pergi panggil, Assalamualaikum, boleh bagi salam ke ahli neraka. Lepas tu boleh panggil pula ni nama macam ni ada ke? Ahli neraka bukan kata baru hari ni. Orang yang mati kafir sejak Nabi Nuh duk ada dalam neraka. Nama yang sama ni berapa banyak? Tak logik. Ini hal akidah. Pasal tu Zahabi cerita, kemudian Zahabi bagi tahu cerita ni tak betul. Maka kalau kita percaya dengan hadis lagu ni, bid'ah macam ni, hadis palsu macam ni, dia rosak akidah. Pertukaran buku. Ini berkaitan dengan Lauh Mahfuz. Siapa tahu pasal Lauh Mahfuz? Pasal qalam, rahsia Allah, takdir manusia.
Kemudian kita bagi tahu 1 bulan tukar. Ini akidah. Sedalam mana berlaku bid'ah dalam akidah, kufur boleh berlaku lebih dalam daripada tu. Lepas tu ulama hadis melihat bid'ah tu tak mana duduk dia. Lepas tu Imam Malik tak boleh menerima bid'ah. Walaupun hang cerita satu hadis, tapi hang tak tahu matan dia. Lepas tu ulama hadis meletakkan kaedah baca hadis macam mana? Kena sebut nama sahabat. Daripada mana? Sebab orang pertama dengar hadis sahabat. Lepas tu kena baca matan dia. Bila baca matan ada syarat. Matan itu dibawa oleh rawi-rawi dia. Maka kena sebut rawi yang akhir tu siapa dia. Bukhari ke Muslim ke kena sebut. Dan yang ketiga kena sebut nilai hadis tu. Sahih ke dhaif ke kena sebut. Pasal sahih ada bicara dia. Dhaif ada kumpulan dia. 3 keadaan ini untuk baca hadis. Satu orang tak boleh kata Nabi SAW bersabda al-hadis. Tak boleh. Tak boleh baca lagu tu al-hadis. Ini bacaan yang khabih, masru'. Ditolak bacaan ini. Ulama hadis tak baca dengan kaedah lagu ni. Kalau hadis tu memang kita dalam satu kumpulan hadis yang sahih. Macam kita kata satu hadis riwayat Al-Bukhari, maklum sahih Bukhari. Baru boleh cakap lagu tu setelah ditapih kedudukan dia. Tapi sebahagian orang tak tahu. Kekufuran bid'ah itu ada dalam akidah. Kalau kita percaya dengan satu benda macam apa? Anda tengok dalam sufi-sufi ni, sebagai contoh ustaz kata dalam buku yang bernama apa nama? Kifayatul Muhtaj. Kifayatul Muhtaj. Buku ni bila main Isra' Mi'raj, kebanyakan pondok baca. Pondok baca. Kifayatul Muhtaj. Dia cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Muqaddimah buku ni, dia nak cerita tentang ilmu kasyaf. Muqaddimah dia, sebelum dia masuk Isra' Mi'raj, dia cerita. Dia cerita dalam majlis tu, ada satu orang alim yang kasyaf, ada satu orang alim dan ada satu anak muda yang kasyaf. Kasyaf ni kita tahu nampak benda gaib. Jadi depa buat majlis. Depa buat majlis, kita boleh kata majlis zikir depa lah. Majlis zikir. Depa zikir majlis depa. Dan depa zikir tu untuk orang mati. Hadiah pada orang mati. Tengah-tengah zikir, tiba-tiba ada satu anak muda yang dikatakan kasyaf, dia menjerit. Dia kata, Allah, aku melihat tuan rumah ini diseret ke neraka. Dia nampak. Main bakmik, ini hai neraka. Kita pun ni daripada Penang nak main Jitra ni pakai handphone. Tuan rumah tak kata, saya dah detect dah, awak dah tahu mana. Tak ada, tak nampak. Pakai handphone, WhatsApp. Dia ni zaman tak ada apa, dia menjerit. Kemudian dalam dia menjerit tu, dia kata, aku nampak dia ni diseret ke neraka. Orang alim ni, ada satu orang alim dalam majlis tu, dia kata, aku nak tengok, budak ni betul ke kasyaf ataupun dia duduk buat gila. Kebetulan, dia semalam, sebelum dia main majlis zikir ni, dia telah berzikir hampir 70,000 kali. La ilaha illallah. Dia ada stok la ilaha illallah. Maka dia niat dalam hati dia. Ini muqaddimah dalam Kifayatul Muhtaj. Dia kata, ya Allah, aku hadiahkan 70,000 la ilaha illallah aku kepada tuan rumah ni yang budak muda tu nampak dia diseret ke neraka. Aku hadiah supaya dia tak masuk neraka. Tiba-tiba budak muda ni dia diam. Tiba-tiba dia menjerit, Subhanallah, aku melihat tuan rumah kita diseret ke syurga. Kata orang alim ni, nampak sangat dia satu orang yang kasyaf. Tengok. Boleh tahu hal ehwal akhirat ni Nabi. Maknanya budak tu Nabi. Tapi kebodohan tasawuf ni, dia tak boleh kenal akidah. Siapa boleh tahu orang tu masuk syurga, masuk neraka? Ulama hadis, ulama akidah Ahlussunnah kata, ihdinas siratal mustaqim, hidayahkan kami ke jalan yang lurus. Hidayah ni dibahagi pada 4. Ada hidayah yang kita berkongsi sesama makhluk. Ada hidayah nama dia hidayatul ilmi, hidayah petunjuk agama. Ada hidayah nama dia hidayah taufiq. Dan ada hidayah terakhir nama dia hidayah
Apa dia? Hidayah dengan makna hidayah ilal jannati au ilan nar. Pertunjuk satu orang itu sampai ke syurga dan neraka, itu masuk hidayah. Tapi petunjuk satu orang tu masuk syurga dan neraka hanya milik Allah sahaja. Dan Allah tunjuk kepada satu orang sahaja, kepada Rasul dia. Allah bagi tahu kat Nabi dia, Fir'aun masuk neraka. Allah bagi tahu kat Nabi dia, Abu Lahab masuk neraka. Dia yang tunjuk Nabi dia. Selain daripada Nabi, dia tak bagi tahu siapa masuk neraka. Tiba-tiba budak muda ni kasyaf, nampak dia tu masuk neraka. Dan dia ni pula boleh pi save kawan tu 70,000 punya zikir lepas habis. Budak-budak tu kata nampaknya dia ni dah masuk syurga. Itu yang kata dunia rosak akidah manusia. Dia rasa dia tu ada kasyaf, tapi betul kata Imam Malik, dia ludah Nabi. Dia telah mengangkat satu orang setinggi Nabi. Nabi tengah semayang gerhana, Nabi nampak ahli neraka. Dalam hadis Bukhari, Nabi nampak ahli syurga. Ya, huwa Rasulullah. Tentulah dia nampak, Allah bagi ke dia Rasulullah. Pertunjuk daripada Allah. Macam ni punya statement boleh merosakkan akidah. Tengok dalam mana. Kita tak kata kafir, kita kata boleh merosakkan akidah. Kalau dia pertahan kawan tu kawan tu dah sama taraf dengan Rasulullah, dia boleh tahu lagi apa nak jadi akhir zaman, dia keluar daripada Islam. Pasal tu bid'ah ni satu benda yang sangat buruk. Kalaulah orang percaya setiap 100,000 orang pergi haji, seorang je Tuhan terima, dia tahu daripada awal apa jadi. Kalau tak pergi mati Yahudi, pergi tak terima. Mana aku nak buat ni? Aku kalau tak pergi, ada riwayat kata aku mati macam Yahudi, aku mati macam Nasara. Kalau aku pergi, Malaysia saja duk ada 40,000 kan. 40,000 maknanya orang Malaysia tak masuk. Pasal 100,000 seorang. Kalau orang Malaysia pergi 100,000, adalah seorang can. Ni pergi 40,000. Pasal tu Imam Ibn Jauzi kata, idza ra'aital hadis, bila kamu tengok hadis-hadis yang bercakap tentang yang yukhaliful manqul, yang hadis-hadis itu dia bercanggah dengan akal, fa'lam annahu al-mawdu', ketahuilah hadis-hadis ni semua hadis rekaan manusia, bukan daripada Nabi. Nabi cakap benda yang benar. Bukan tak ada hadis-hadis Nabi cakap tentang ahli syurga, ada. Seperti hadis Muslim, Nabi cakap tentang kelebihan sahabat dia masuk syurga awal, 70,000 masuk syurga awal. Tetapi Nabi tak menafikan 70,000 tu saja. Lepas tu Nabi mensifatkan ahli syurga dengan beberapa sifat. Siapa ada sifat ni, Allah bagi syurga kat dia. Siapa tak ada, dia yang tak mau bagi ada lah pada diri dia. Nabi tak bagi pada kita bila dengar rasa putih harap, tak. Semua orang pergi haji, mereka tetamu Allah. Kita bila orang pergi haji, kita bukan kata kita lah, kita tak buat kerja tu. Sebahagian orang, dia bila orang nak pergi haji tu, dia gertak kawan tu. Ingat baik-baik, Mekah ni dia macam akhirat, entah tak? Hang buat sikit aja salah, Tuhan nanti bagi kat hang, jangan main-main. Habis tak payah pergi haji. Di sini bukan kata sikit, hari-hari buat salah tak kena apa pun. Maknanya Tuhan ni punya kuasa ni ada kat Mekah dengan Madinah. Jangan hang pergi Mekah dengan duit haram, hang jaga. Sekali lagi hang tak nampak Kaabah. Abu Jahal pijak Nabi depan Kaabah, pun duk nampak Kaabah. Kita buat apa sampai tak nampak Kaabah kecuali kita buta? Kita mau kata ke orang buta, Syekh nak pergi haji ke? Jaga Syekh tak nampak Kaabah. Orang buta kata, tak, memang aku tak nampak, yang aku takut hang tak nampak, hang buta perut. Ada tak nampak Kaabah? Kita mensifatkan Kaabah ni secara zalim dekat orang. Allah benarkan orang musyrikin duduk di Mekah puluh tahun. Bukan kata duduk di Mekah, dalam Kaabah mereka sumbat tokong berhala lagi. Mereka nampak Kaabah, mereka bersih Kaabah. Kita tak tahu jadi orang Islam syirik, tak buat apa, tak buat. Tiba-tiba pergi Mekah tak nampak Kaabah. Allahu Akbar. Betul-betul perangai macam Syiah. Syiah Karbala,
Kalau kita tak sayang kepada Ali, tak sayang kepada Ahlul Bait, kita masuk ke Karbala, kita tak boleh nampak Kaabah Alijan. Tak apa, tak nampak lagi. Bagus. Syiah punya Kaabah buat apa? Kita sifatkan bumi Mekah ni hang jaga. Duit haram tak boleh masuk. Kita sifat macam tu. Patutnya dia ada welcome sahabat. Dosa banyak mana pun pilah minta kepada Allah. Di sini kita dekat dengan Allah. Di sana kita jauh lebih dekat pada Allah. Mai sahabat. Mai sahabat. Mekah ni pernah dihidup oleh orang-orang jahat. Allah tak buat apa-apa. Allah bagi peluang mereka bertaubat. Tapi dah mereka tak mau taubat, Allah ambil nyawa mereka. Pergilah minta apa. Pergi dengan duit haram ke duit apa. Pergi lah. Kerana itu, benda macam tu melibatkan akidah. Mekah ni macam bumi mahsyar. Dah tak macam. Mekah adalah Mekah. Bumi yang penuh berkat. Mahsyar. Mahsyar. Berapa banyak orang di kawasan Mekah kan, kesilapan banyak berlaku, terkena orang, terpijak orang, tersiku orang. Tambah orang nak kucuk Hajarul Aswad, dia senyuh muka kawan tu, keluar ni berdarah, hidung berdarah. Apa tindakan? Tak ada apa. Memang itulah kehidupan manusia. Di bumi ni, di dunia ni bukan tempat pembalasan, tempat hidup, tempat beramal. Akhirat tempat pembalasan. Jadi benda-benda macam tu kadang-kadang disifatkan secara lara, secara melampau. Dan ini yang para ulama hadis selalu kritik manusia. Kita bukan kritik orang sayang dengan agama, tapi kita kritik hulu, melampau dah. Hadis tak boleh reka hadis, kita telah mereka agama. Pasal tu Imam Syafi'i ada kata-kata dia yang agak masyhur, yang kebanyakan kita pun tahu. Dia kata apa dia? Dia kata tentang al-istihsan. Man istahsana faqad syara'a. Faman syara'a faqad kafara. Dalam buku dia yang masyhur Ar-Risalah. Siapa yang memandang satu benda tu baik, kemudian dia buat tanpa dia tengok Nabi macam mana, sesungguhnya dia telah mereka agama baru. Siapa mereka agama baru, dia pasti kufur di hadapan Allah. Kerana agama ada tempat rujukan dia, tempat ambilan dia. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu dalam risalah juga Syafi'i menggunakan satu perkataan, sesungguhnya satu benda yang telah kita sepakat. Apa dia? Kesucian, kebersihan itu ada pada Rasulullah. Apa yang baginda buat, itu yang membersihkan baginda. Apa yang baginda tinggal, itu yang membersihkan baginda. Maka sebagai tanda kita mengiktiraf Rasulullah ini orang yang paling suci di hadapan Allah, buatlah apa yang baginda buat, tinggallah apa yang baginda tinggal. Itu sebagai iktiraf kita baginda orang yang suci. Kalau kita tinggal apa baginda buat, kita mengiktiraf kita lebih suci daripada Nabi. Kalau kita buat apa yang baginda suruh tinggal, bermakna baginda kotor, kita yang bersih. Kita tak memberi apa-apa iktiraf. Iktiraf baginda kesucian dia. Allah yang kata dia bersih. Kerana itu Allah menyatakan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kami hantar Rasulullah ni untuk membersihkan manusia. Pasal itu kita baca baru ni Hasan, apa nama? Apa? Hasan apa, bukan Nadwi apa? Hasan An-Nadwi. Dia kata apa dia? Dia kata, aku seronok kalau orang tasawuf ni tidak menamakan diri mereka dengan sufi. Aku seronok kalau mereka menamakan diri mereka dengan ahlu tazkiyah. Kenapa? Kerana Quran yang menyebut tazkiyah. Quran tak sebut sufi. Tapi sayang mereka tak pakai bahasa Quran. Mereka pakai bahasa mereka. Tengok penyelewengan. Kerana itu kita katakan bid'ah tu kita kena tengok hadis-hadis palsu yang tak kena ni. Kenapa kita perang sangat? Kita kena tengok kedudukan dia. Tang mana, apa, mesti ada perbincangan. Pasal itu ulama hadis bagi perhatian yang agak sensitif. Lahir satu-satu hadis palsu dia cari.
Saya bagi contoh dalam satu buku yang bernama Tadribur Rawi oleh Imam Suyuti. Tadribur Rawi ini adalah satu buku bagi orang yang mula-mula nak belajar hadis, dia kena baca. Imam Suyuti tulis. Nama dia Tadribur Rawi dalam bab hadis palsu. Imam Suyuti cerita bagaimana seorang ulama hadis dia dengar satu hadis, kemudian Imam Suyuti nak kita faham macam mana satu orang tu boleh dikatakan jangan pakai hadis dia. Senang ke kita nak kata, hang jangan dengar dia cakap? Senang ke? Kajian zaman klasik dulu. Bila dia duduk dalam masjid dia, datang satu orang baca khutbah. Dalam khutbah tu, kawan tu kata, Nabi SAW ada sebut. Nabi sebut tentang kelebihan satu surah. Siapa baca masalah surah Waqi'ah, yang pertama Allah lancarkan rezeki dia. Yang kedua Allah lapangkan hidup dia. Yang ketiga, kelebihan surah ini lebih baik daripada sabilillah, kita berjuang di jalan Allah. Lebih baik daripada kita duduk dalam majlis ilmu. Dan dia sebutlah berapa kali ke. Kawan ni dengar. Kawan ni kata, Tuan, di mana Tuan dapat hadis ni? Saya nak notakan dia. Kawan ni kata, aku dapat daripada guru aku. Guru aku, dia duduk di sebelah balik Khurasan, belah Iran sana. Dia berjalan daripada kampung dia pergi ke Iran. Dia berjalan sebulan. Dia jumpa dengan guru tu. Dia kata, Tuan, sebelum saya datang ke Khurasan, saya ke satu tempat, saya dengar orang baca khutbah. Dia membaca hadis begini dan dia kata dia mengambil daripada Tuan. Saya datang nak bertanya pada Tuan, Tuan mengambil daripada siapa? Dia tu kata, sebenarnya aku ambil hadis ni daripada orang Kufah. Daripada Iran, dia kena turun balik mai ke Kufah. Dia kena masuk ke kawasan Kufah. Dia mai ke Kufah. Jalan beberapa hari sampai. Jumpa orang dia cari. Tuan, saya daripada satu tempat, saya ke Khurasan. Murid Tuan daripada Khurasan bagi tahu Tuan yang membacakan hadis ni. Dia kata, betul, aku yang meriwayatkan hadis itu. Tetapi hadis ni aku riwayatkan. Dia tanya, hang mai daripada mana? Dia tu habaq satu negeri. Imam Suyuti cerita, kawan tu kata, sesungguhnya guru aku berasal daripada orang negeri hang tu lah. Hang carilah dia. Kawan tu tanya, negeri tu duduk tak mana? Habaq nama qaryah. Dia kata, tu qaryah saya. Dan dia habaq satu nama. Memang dia kenal orang tu, hari-hari dia tengok di masjid. Rupanya dia ni telah melahirkan guru demi guru. Dia patah balik, dia main kat kawan tu. Dia kata, Syekh, rupanya hang duduk sebelah aku. Aku berjalan sampai ke Iran, masuk balik Iraq, masuk balik negeri ni. Rupanya hang lah guru besar tu. 3 murid dah hang aku jumpa meriwayatkan hadis daripada hang tentang kelebihan suratul Waqi'ah. Lebih baik daripada majlis ta'lim, lebih baik daripada jihad, lebih baik daripada berusaha. Allah bagi rezeki, Allah buka rezeki. Aku nak tanya, hang ambil daripada siapa? Apa kata kawan ni? Kawan ni kata, ra'aitun nas yashghaluna bil fiqhi Abi Hanifah. Dia kata, aku tengok manusia ni sibuk duk mengaji fiqh Abu Hanifah, sehingga kan mereka terlupa baca Quran. Maka aku mengarang satu hadis supaya mereka baca Quran. Maka kawan ni yang mencari ni, dia masuk ke dalam masjid dia. Orang berkumpul ramai, orang tahu dia baru balik daripada safar. Dia menyatakan, sesungguhnya orang bernama sekian duduk di tempat sekian, telah melahirkan satu murid bernama sekian, duduk di tempat sekian, melahirkan satu murid bernama sekian, duduk di tempat sekian. Sesungguhnya empat mereka ini tak boleh kita pakai. Mereka pendusta dan dajjal bagi umat ini. Kenapa dia boleh cakap lagu tu? Dan orang dalam masjid tunggu dengan pen dan kertas nak mencatatkan. Kerana bila satu riwayat datang, dia sendiri pergi buat rehlah kajian dia. Demikian ulama hadis. Bila datang satu hadis, mereka akan cari siapa yang bawa hadis itu dan mencari isi hadis itu.
Akhirnya mereka mengenal pasti. Kenapa mereka boleh cari? Sebab ilmu mereka lebih banyak daripada bodoh mereka tentang hadis. Kita tak boleh cari pasal apa? Pasal bodoh kita lagi banyak daripada ilmu kita. Kita kata saya cerita ni Tok Wali cerita. Hangpa tak percaya Tok Wali kah? Lagu tu je agama kita. Jadi pasal itulah salah satu sebab benda ni boleh tersebar. Bila orang banyak mengaji tasawuf, mengaji sufi, mengaji, last sekali dia berubat, last sekali mimpi. Macam tu kehidupan. Maka akhirnya hadis-hadis yang patut menjadi satu apa tu, kita kata kena jaga-jaga, jangan cakap. Dia pun tak kenal kitab. Dia pun tak kenal. Orang baca Tanbihul Ghafilin, orang baca Durratun Nasihin. Saya ingat lagi Syekh Maulud kata, orang nak baca Tanbihul Ghafilin ni, dia kena tahu ilmu hadis. Sebab penyusun Tanbihul Ghafilin, Abu Laith Samarqandi, dia menulis Tanbihul Ghafilin itu dengan dia melepaskan rawi dan makanul hadis. Dia tak tulis rawi dan dia tak tulis kedudukan hadis. Jadi bila kita yang baca kitab tu, kita nak kenal rawi tu, kita nak kenal kedudukan hadis, kita ni kena ada ilmu tu banyak. Kata Syekh Maulud, kalau aku tengok orang baca Tanbihul Ghafilin, aku cium tangan dia. Orang ni cukup tinggi ilmu hadis dia. Yalah dia baca satu kitab hadis bercampur, tentulah dia boleh bagi penjelasan. Tiba-tiba dia pun tak bagi penjelasan. Yang ni dia patut cium lutut kita. Bukan kita cium tangan dia. Bila buku-buku macam tu dibaca oleh orang yang tak tahu ilmu hadis, dia jadi bala. Kita tengok, hang cakap pandai. Apa hang tahu? Dia tanya kita. Kita kata, saya tak tahu apa kecuali apa yang Tuhan bagi tahu. Itulah dia kata, kitab ni besar, memang kitab tu tebal. Tapi kita kata ada lagi satu Tanbihul Ghafilin yang telah ditahqiq. Tanbihul Ghafilin yang tebal tu, dia tulis-tulis, dia tak ada hadis tu sahih ke dhaif, tapi ada lagi satu telah ditahqiq. Ulama hadis buat. Bila kita tengok yang telah ditahqiq itu, kita akan terkejut. Kerana setiap hadis-hadis itu dia akan bubuh dhaif jiddan, la asla lahu, maudhu', dia tulis palsu. Yang sahih dia tulis sahih. Dan kita akan tengok jumlah hadis yang bermasalah lebih banyak daripada yang tak bermasalah. Itu Tanbihul Ghafilin. Durratun Nasihin yang duk cerita pasal bulan Rejab ni, Durratun Nasihin lah. Durratun Nasihin. Sampai hari ni orang nak cari makhtutah dia. Tulisan asal dia. Orang tak berjumpa. Dan hadis dia sama. Cakap-cakap hadis tak ada penilaian. Nak rujuk ke mana? Nak rujuk ke mana? Pattern Durratun Nasihin pula dia akan tulis rujuk kitab sekian. Kadang-kadang nama kitab dia bagi tu pun tak wujud. Macam mana nak ambil buku ni sebagai dalil? Buku ni lah bagi tahu Rejab, Ra Jim Ba, Rejab kan? Ra maksud apa? Jim maksud apa? Rejab maksud apa? Buku ni lah. Dan dia kaitkan dengan hadis. Dan bila dia kaitkan dengan hadis, dia sengap hadis tu. Kita pun baca, hafal. Kita kata dalam Durratun Nasihin ada. Bermakna kita tak tahu nilai kitab tu apa. At least majalah gila-gila pun tahu asal dia. At least kalau kita baca majalah manga pun, URTV pun tahu cerita tu asal mengikut mana. Kalau kita tengok gambar melodi tu pun tahu cerita dia asal. Baca hadis tak tahu asal. Tengok. Bermasalah. Inilah banyak. Pasal itu macam Tanbihul Ghafilin, kalau kita nak baca, boleh baca. Tapi beli yang telah ditahqiqkan. Yang ditahqiq buat masalah yang Melayu tu, Ustaz tak kenal pasti. Kalau yang Arab memang ada. Muhaddisin telah buat. Durratun Nasihin pun macam tu. Kita tahu ni pasal kita jumpa buku-buku lagu tu, Syekh abang pada kita. Kita jumpa. Pasal tu kita dedahkan kepada umat. Tapi yang tak pernah dengar ni, kita tengok. Lalu ni orang menari zikir kan. Ada tak hadis zikir menari? Ada. Siapa yang menari berzikir cara menari? Abang Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Talib.
Nabi i'tiraf. Nabi kata sesungguhnya dia telah masuk dalam kalimah Allah tu, kalimah Allah tu telah masuk dalam diri dia dan dia telah menguasai. Lepas itu hang nampak dia macam menari-nari, hang jangan tegur dia. Memang hadis itu ada. Tapi apa kata muhadithin? Muhadithin kata hadzal hadisul batil. Hadis ni amat batil. Ya, muhadithin bagilah dia punya sebab-sebab kebatilan rawi dia. Hadis ni betul-betul hadis yang apa nama? Orang kata apa? Rihul kadhib. Bau pun dah cemar dah. Tapi bagi orang yang tak ada buku-buku yang ditahqiq, dia beli buku-buku yang kita kata macam mentah tu, dia baca, dia kata ada hadis pasal tu, duduk zikir, tangan duduk gamit Rasulullah, tutup lampu, ambil yang wayar-wayar warna-warni tu, duduk gabai-gabai, dia kata ni sunnah. Nak kata apa? Jadi kita ni duk bagi penjelasan macam ni kepada umat. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ni kira kuliah terus lah ni. Berkenaan dengan hari. Berkenaan dengan hari. Dia ada orang kata hari Jumaat baik. Apa hadis yang boleh bagi kata hari Jumaat tu hari yang baik. Wallahu ta'ala alam. Hanya Allah Maha mengetahui. Berkenaan dengan hari ini memang terdapat hadis-hadis yang sahih. Seperti riwayat Bukhari, riwayat Tirmizi. Nabi menyebut tentang khairul yaum tala'at fihi syams. Nabi kata hari yang paling baik matahari keluar adalah hari Jumaat. Ulama hadis kata ini berkenaan dengan dalam ulama hadis kata fi kulli usbu'. Maksud dia dalam seminggu. Dalam seminggu tu daripada Ahad sampai ke Khamis ni, maka matahari yang memancar dengan baik adalah pada hari Jumaat. Kemudian dalam hadis Bukhari, Nabi SAW menceritakan di antara kejadian yang pernah terjadi pada hari Jumaat sebelum kita. Nabi kata pada hari Jumaat lah dijadikan Adam. Dan Nabi juga sebut kejadian yang akan berlaku berkaitan dengan hari Jumaat. Nabi kata la taqumus sa'ah, tidak berlakunya kiamat melainkan pada hari Jumaat. Dan Adam dikeluarkan daripada syurga juga pada hari itu. Jadi kerana hadis ni nilai dia sahih. Dalam Riyadhus Salihin Nawawi juga menghimpunkan hadis ni. Tetapi dalam riwayat lain Nabi juga menyebut tentang khairul yaum tala'at fihi syams yaumul Arafah. Nabi kata hari yang paling baik matahari keluar adalah hari Arafah. Nabi sebut hari Arafah. Nabi bukan sebut tarikh. Nabi sebut hari Arafah. Nabi bukan kata 9 Zulhijjah. Nabi kata hari Arafah. Jadi kita jangan nisbah dia pada 9. Kita kena nisbah hari Arafah. Sebab apa? 9 kita dengan 9 Saudi dia tak akan sama. Maka yang Nabi maksudkan ialah Arafah. Arafah ni hari orang haji ukuf. Arafah. Katalah dia ukuf dulu, baru 9 jatuh ke kita. Maka bukan itu hari Nabi maksudkan. Nabi maksud hari orang pergi ke Arafah. Apabila dua hadis ni ada, para ulama hadis kata dua hadis tidak bertentangan. Tiap-tiap minggu Allah beri kemuliaan pada hari Jumaat. Manakala dalam masa 1 tahun Allah beri kemuliaan matahari keluar dengan baik adalah pada hari Arafah. Hadis ni ada lagi satu ayat Quran. Ikan dia buat Quran kan? Dalam surah Al-Haqqah. Dalam surah Al-Haqqah Allah ada sebut tentang hari. Apabila orang menentukan apabila orang cuba menentukan hari ni baik, hari ni tak baik. Macam Kak Cik pernah tanya ke Ustaz, orang kata kalau nak masuk rumah baik hari ni, nak keluar rumah baik hari ni. Kalau nak buat benda baik-baik ni, buatlah pada hari ni, jangan buat pilihlah hari Isnin. Kita katakan bahawa dalam surah Al-Haqqah ni Allah pernah menceritakan tentang kaum 'Ad
Allah menceritakan tentang kaum Ad dan kaum Samud. Allah kata kepada mereka ni, sakharaha alaihim sab'a layal wa thamaniyata ayam husuman fataral qaum fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Allah kata fahal tara lahum min baqiyah. Kaum Ad, kaum Samud ni Allah pernah turunkan kepada mereka balak 7 malam 8 hari. Balak turun pada mereka 7 malam 8 hari. Dalam seminggu ada berapa hari? 7 hari ya. Allah kata 7 hari itu, 7 hari mereka kena balak. Maka mana hari baik untuk mereka? Dia tak ada hari 8. Kalau berdasarkan ayat ni, daripada Ahad sampai Sabtu, semua tak baik. Pasal mereka kena balak 7 hari 8 malam. 7 hari 8 malam. Kerana tu ulama hadis, ulama tafsir ambil dalil ayat ni menyatakan, kalau ada orang kata hari ni baik, hari ni tak baik, tak. Ad dan Samud telah pun Allah buktikan dia pun kena balak 7 hari 8 malam, tak ada hari baik. Maka itu bukan dalil semua hari tak baik. Melainkan apa yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi bukan sebut baik, Nabi kata matahari yang keluar pada hari itu, dia memancarkan cahaya dia dengan elok adalah pada hari Jumaat tiap-tiap minggu. Lebih-lebih dalam hadis Bukhari pula, Sayyidina Umar ketika ditanya oleh Yahudi tentang hari Jumaat, Yahudi kata, kalaulah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum turun kat kami buat hari tu, hari turun ayat tu hari raya. Kan? Sayyidina Umar kata, aku tahu ayat tu turun bila, aku tahu di mana, aku tahu hari apa. Sayyidina Umar kata turun di Arafah pada waktu petang dan pada hari Jumaat. Maka Sayyidina Umar mengaitkan kebesaran hari Jumaat dengan wahyu yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Sayyidina Umar, bukan hang Yahudi, kami merayakan hari Jumaat tiap-tiap minggu. Kami berhimpun, kami salat Jumaat. Kenapa? Kerana hari itu telah turun ayat menyempurnakan agama kami. Hang tak payah ajak kami hari itu hari raya. Kami telah berhari raya dengan hari itu. Pasal itu Imam Malik, kita boleh jumpa dalam Subulus Salam, dalam Fathul Bari, Imam Malik menyatakan hari Jumaat adalah hari raya untuk orang Islam. Kerana Allah telah turunkan ayat itu. Besar ayat itu. Dan hadis menyatakan matahari keluar hari itu. Dan pasal itu Nabi suruh kita mandi pada hari itu untuk pergi sembahyang Jumaat. Dalam hadis Bukhari, bila Osman datang Jumaat tak mandi, Umar kata, ambil uduk ya. Osman kata, sibuk. Umar duduk atas memang dia merongot. Dia kata, Nabi suruh mandi, dia pun ambil uduk aja. Ini hari yang Nabi kata matahari keluar dengan baik. Adapun dalam setahun, hari Arafah lah hari yang matahari keluar paling baik. Kerana kenyataan ni ada dalam hadis, kita kata takat tu. Tapi bukanlah hadis ni merujuk apa? Merujuk nak pindah kena hari Jumaat, nak beranak kena hari Jumaat, nak masuk rumah hari Jumaat, nak minta kerja hari Jumaat, nak kahwin pun akad nikah hari Jumaat. Dah. Dia bukan merujuk ke situ. Dia merujuk hari Jumaat ni ada berkat. Hari Arafah ni ada berkat. Beramallah dengan berkat itu. Berdoalah. Takat tu yalah. Dia tak lebih daripada itu. Macam hari Senin, Nabi suruh suka puasa. Nabi kata, aku lahir hari Senin, pintu langit dibuka hari Senin, amalan aku diangkat naik hari Senin, aku suka puasa. Kita puasa. Tapi daripada hadis tu tak ada gambaran. Nak menega, start hari Senin. Memang start hari Senin, hari kerja. Kalau menega pergi start hari Ahad, nampak sangat bangang. Semua cuti am, holiday. Hari Ahad, kan dia habaq dah kan. Kalau nak merompak hari Sabtu, bolehlah half day sekali. Hari Ahad, holiday. Kalau mau hari Senin, bolehlah. Dia habaq siap ada hari cuti. Tapi kalau kita meletakkan hari Jumaat, hari Senin, hari Khamis, pasal kita puasa, hari Jumaat kita meletakkan dalam seminggu ni, 3 hari ni paling baik daripada hari lain. Kita kata menetap sehinggakan orang percaya apa-apa nak buat berdasarkan hari ni, itu agak tidak tepat. Yang tepatnya apa dia?
Nabi sebut hari itu matahari keluar dengan baik. Kita kata baik, alhamdulillah. Kita menikmatilah hari itu. Begitu pandangan saya, nah. Wallahu taala alam. Ada satu buku masa di pondok dulu duduk baca, nama dia Jauharul Mauhub. Jauharul Mauhub, begitulah bacaan dia. Kitab ni syok. Kitab ni dia tulis nak pindah tak hari apa. Nak menega tak hari apa. Hari yang paling sial hari Selasa. Hari Selasa ni kalau boleh jangan angkat nikah, kalau boleh jangan pindah barang, kalau boleh jangan menega. Pasal apa dikatakan hari tu sial? Sebab hari Selasa Allah menciptakan takdir yang buruk. Maka jauhilah hari Selasa. Tapi dia tak bawa satu riwayat pun. Satu riwayat pun tak ada. Sedangkan ni nak jadi akidah. Yang ni kita kata bid'ah yang sangat melampau dalam akidah. Kitab tu sampai lah semua pondok baca. Begitu. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya, Ika. suluk. Ada kena-kena sunnah tak suluk tarikat tu? Wallahu ta'ala alam. Kalau suluk ni kita maksud dengan bahasa, memang ada kena mengena dengan hadis. Pasal Nabi kata man salaka. Daripada kalimah masdar dia salaka baru jadi suluk. Tapi salaka Nabi maksud daripada man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis sahih. Bermakna salaka ni apa dia? Siapa yang melalui satu jalan. Pasal itu suluk dikatakan kawan tu melalui satu proses membersihkan jiwa. Suluk dalam tarikat ni bermakna kita keluar, kalau yang pengalaman saya cakap lah, masa dalam Naqsyabandi Khalidi dulu, kita keluar ke kawasan bukit, kita punya pondok kecil-kecil, kita duduklah di situ, tapi banyak-banyak orang berzikirlah dengan sekuat-kuat hati. Kira di sana zikir yang berantu-berantu punya, yang orang awam tak boleh dengar punya. Kira zikir sampai jadi kalang kabut kat kita, yang kita tak boleh buat depan orang awam. Depan orang awam mungkin kita duduk macam biasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lagu tu ya. Tapi di sana kita ada cara kita. Kita pakai serban, kita pakai baju putih. Lepas maghrib tu kita duduk, kita zikir ni, dia tak main la ilaha illallah, kita kena riau nak buang amarah. Riau kuat-kuat. Kita akan dengar sana riau. Sampai satu tahap kita zikir, kawan tu riau macam mana pun kita tak dengar dah. Pasal kita dengar riau kita. Dalam duk riau tu boleh bangkit berdiri. Kita suluk. Melalui satu jalan nak bersih. Kita bertawajuh. Tawajuh ni apa dia? Kita bawa diri kita bertemu dengan Allah. Hadap diri kita pada Allah. Dalam tarikat, mungkin dalam sebulan sekali orang buat suluk. Kita pergi ke tempat syekh kita lah, khalifah kita. Di pondok dia, kita buatlah pondok kecil-kecil kita. Dia akan ajaklah kita nak bersuluk macam mana. Suluk yang macam ni, dari segi bahasa, betul lah maksud dia jalan. Tapi bukan Nabi daripada hadis tu Nabi maksud macam ni. Mereka kata, cuba tengok ini hadis Nabi. Man salaka tariqan. Siapa yang melalui satu jalan. Salaka bermakna melalui. Tariqan satu jalan. Jalan apa? Yaltamisu fihi ilman. Dia keluar daripada rumah, dia ambil satu jalan pi yang menambahkan dia kepada ilmu. Siapa hidup dia macam tu? Dia bawa diri dia pergi mengaji, tambah ilmu. Nabi kata apa dia? Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dia jalan ke syurga. Ulama hadis kata ilmu apa yang dia pergi belajar sampai Allah bagi dia mudah masuk syurga? Dia pergi belajar ilmu Quran dan ilmu as-sunnah. Itu tafsiran. Dan hadis ni bagi tahu kemuliaan orang belajar ilmu. Allah bagi syurga. Lepas itu ada satu buku, kalau antum jumpa, bagus, beli buku ni. Nama dia Menuntut Ilmu Jalan ke Syurga. Bagus buku ni. Beli buku tu. Menuntut Ilmu Jalan ke Syurga. Dihimpun hadis-hadis yang sahih. Hadis ni bila sampai pada orang tasawuf, dia selewengkan makna hadis ni. Dia kata lagu mana?
Tengok Nabi sebut apa dia kata. Nabi kata man salaka, siapa yang bersuluk. Man salaka tariqan, siapa yang bersuluk dengan satu tarekat. Maka dengan suluk dan tarekat itu Allah memudahkan dia. Dengan tarekat itu dia sampai ke syurga. Tengok dia tafsir macam mana. Memang Nabi kata salaka, Nabi cakap Arab. Salaka tu melalui. Dia kata tarik maksud dia jalan. Tapi dia kata tarik itu tarikat. Inilah tafsiran yang sangat menyimpang daripada hadis yang sebenar. Daripada tafsiran salah lagu ni, jadilah apa yang dia buat tu. Dia buat rumah suluk, dia buat tawajuh, dia buat tarekat. Wallahu ta'ala alam, kita ada ramai kawan-kawan masuk tarekat. Cara peribadi, bila kita jumpa mereka, kita menghormati pendirian mereka. Kita duduk macam ni, kita sembang. Tapi dia orang tarekat besar. Kita hormat lah. Kita tak kata, hang ni, hang tu dah nak masuk neraka. Kita tak kata. Pasal apa? Pasal kita bukan bersembang dengan tarekat masa tu dengan dia. Kita bermuamalat. Dia orang tarekat, tapi mungkin dia cikgu. Dia ajak anak kita di sekolah, dia ajak matematik. Kita berhubung dengan dia pasal dia cikgu. Bukan kita nak pergi ambil ijazah tarekat. Tapi pada pandangan kita, kalau orang kata ada tarekat yang betul dan ada tarekat yang tak betul, untuk tarekat dan sufi dan ni betul dan tak betul, orang kata wujud, ustaz katakan dia kena bukti dulu kalau ada sufi yang betul. Sebab berdasarkan pelajaran ulama sunnah, tak ada sufi yang betul. Waalaikumsalam. Mai sahabat. Alhamdulillah. Tapi kalau orang tu nak masuk, dia punya hal lah. Kita bukan ada hak nak kata apa. Tapi untuk mengiktiraf tarekat tu ada betul tak betul, kita tak bagi iktiraf. Sebab penyelewengan dari segi hadis dan maksud hadis itu berlaku. Mengangkat hadis-hadis yang para ulama hadis kritik hadis itu dengan nilai yang teruk. Tiba-tiba mereka bela hadis itu. Mereka kata hadis ni boleh pakai. Kita kata ini satu penyelewengan dalam dunia ilmu. Macam hadis Ja'far bin Abi Talib tadi. Ulama hadis kritik hadis itu. Mereka angkat untuk menyokong suluk mereka, tawajuh mereka. Untuk menyokong bila manusia ni ada apa? Ada peningkatan yang dahsyat. Peningkatan yang dahsyat. Baru ni Ustaz ceritakan. Di Baitul Ilmi Ustaz ceritakan bagaimana Imam Ghazali menceritakan dalam, jangan habaq ke orang lah, rahsia kita lah. Kita bukan komen Imam Ghazali, tapi kita komen statement dia tu agak tak betul. Orang kata pada kita, manusia yang paling biadab dalam dunia, manusia yang menolak Imam Ghazali. Biadab. Tak percaya tanya pakcik. Ada orang kata, Nabi ni, dia mati umur 63 tahun, dia mati dengan apa? Orang Melayu kata, pejam mata tak rapat. Nabi itu mati pejam mata tak rapat. Pasal apa Nabi mati pejam mata tak rapat? Ini terjemahan daripada apa? Daripada versi Kelantan, kita terjemah versi Utara. Pasal apa Nabi mati mata tak rapat? Sebab Nabi terkilan, dia tak dan jumpa Imam Ghazali. Come on Pak Amir. Nabi mati mata tak rapat. Dalam versi Kelantan, kita terjemah balik versi Utara, orang tanya, ya Rasulullah, dalam versi Kelantan, benda gapo Rasulullah ni terkilan dalam hati? Terkilan kat hati. Nabi kata, aku terkilan, aku tak ada jumpa Imam Ghazali. Itu versi Kelantan dia. Pasal da'i dia daripada Kelantan. Kita terjemah bahasa Utara, ya Rasulullah, Rasulullah ni ada benda yang Rasulullah rasa terkilan dalam hati, apa dia? Nabi kata, aku ni kalau mati mata tak rapat sebab aku tak dan jumpa Imam Ghazali. Orang ambil daripada cerita nama dia Merapu wal Merepek ni sebagai dalil siapa kritik Imam Ghazali, dia telah melakukan biadab kerana Nabi sendiri teringin nak jumpa. Satu. Yang kedua apa dia? Yang kedua,
tertulis di dalam muqaddimah kitab Minhajul Abidin, Nabi dan Abu Bakar dan Umar sendiri membaca Ihya Ulumuddin dalam syurga. Bukan kita cerita, ada dalam muqaddimah Minhajul Abidin. Semua pondok baca buku ni. Ada satu orang kritik Imam Ghazali, dia kata dalam Ihya ada hadis palsu, hadis tak betul. Tak tahu malam dia mimpi. Dia mimpi, Imam Ghazali pegang tangan dia bawa menghadap Rasulullah. Dan di tangan dia tu ada Ihya. Dia pergi, dia terkejut, Nabi duduk bersandar. Nabi pegang Ihya. Imam Ghazali kata, ya Rasulullah, dia tuduh saya tulis kitab tentang kamu ni ada hadis palsu. Rasulullah kata, buat main Ihya, aku nak tengok. Nabi baca. Lepas Nabi baca, Nabi bagi pada Abu Bakar. Lepas Abu Bakar baca, Abu Bakar bagi pada Umar. Nabi semak, Abu Bakar semak, Umar semak. Abu Bakar dan Umar kata, ya Rasulullah, dalam buku ni ya Rasulullah, 5 jilid dalam bahasa Arab ni, tidak ada pembohongan tentang kamu. Maka Nabi kata, benar Umar, benar Abu Bakar. Nabi kata, tangkap ustaz ni, yang dia kata Ihya tak betul, sebat belakang dia 70 rotan. Kawan tu pun kena sebat. Dalam duk kena 1 sebat, 2 sebat, 3 sebat, dia terjaga sedang daripada mimpi. Dia jaga-jaga Pak Mit, belakang dia ni berbalok, kena pukul. Sejak daripada hari tu dia kata apa? Taulah aku insaf daripada mengkritik kitab Ihya Ulumuddin, kerana Nabi telah memberi pengesahan. Cop sirim tu Nabi yang cop. Apa buku tu dia ada apa? KBN tu Nabi yang cop. Berdasarkan riwayat ni, siapa kritik Imam Ghazali, dialah manusia paling biadab dan tak layak dapat syafaat Nabi. Kita kata melampau. Betul tak? Menghukum berdasarkan mimpi. Saya cerita baru ni dibaca ilmi dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali cerita satu cerita yang sangat kelakar. Itu seorang yang bernama Abu Turab. Abu Turab, dia ada anak murid. Dia tanya kat anak murid dia, hang pernah mimpi tak Abu Yazid? Abu Yazid ni siapa dia? Di kalangan orang sufi-sufi dulu, dia ni kita kata martabat dia ni macam Syekh Abdul Qadir Jailani lah. Hebat dia ni, Abu Turab. Dia duduk di sini, dia boleh nampak syurga, dia boleh nampak neraka. Dahsyat Abu Yazid ni. Anak murid dia sengak. Abu Turab tanya lagi, siapa di kalangan hampa pernah mimpi Abu Yazid? Akhirnya anak murid dia kata, wahai Tuan Guru, kami ni sibuk dengan ibadat, dengan berzikir, tak ada masalah nak pergi mimpi dia. Maksud dia anak murid ni tak kenal lah Abu Yazid ni siapa. Untuk guru ni kenal lah Abu Yazid ni ulama besar. Maka Abu Turab bila dengar anak murid dia cakap lagu tu, dia marah. Apa dia kata? Anak murid dia jawab. Anak murid dia kata, wahai Tuan Guru, Abu Yazid saya tak pernah mimpi, tapi pernah sekali saya mimpi Tuhan. Orang sufi ni kerja mimpi Tuhan lah. Lepas mimpi itu, mimpi ni, last sekali dia mimpi Tuhan. Bila Abu Turab dengar anak murid dia jawab lagu tu, kata Abu Turab pada anak murid dia, celaka hampa. Han dengar elok-elok. Sesungguhnya dalam hidup hampa ni, kalau sekali sahaja hampa dapat mimpi Abu Yazid, yang tu jauh lebih baik daripada hampa mimpi Tuhan 70 kali. Makna dia di sisi orang sufi ni, kedudukan satu orang bertaraf wali memiliki 69 derajat daripada Allah. Imam Ghazali cerita ni dalam Ihya. Lepas tu Imam Ghazali kata apa? Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin bila dengar cerita wali macam ni, dia menafikan karamah para wali. Kerana para wali boleh diangkat oleh Allah kepada martabat yang lebih tinggi daripada itu. Ulama hadis kata, kenyataan apa yang Ghazali buat ni? Dia terpengaruh dengan falsafah. Dia terpengaruh dengan sufi yang hulu dan melampau. Jadi cuba bayang, cerita lagu ni orang boleh angkat. Mimpi Tuhan 70 kali,
Mimpi wali sekali lebih baik mimpi wali sekali daripada mimpi Tuhan. Lah siapa Tuhan? Macam manalah dalam buku ulama tak tulis ajaran macam ni sama taraf dengan ajaran Buddha. Sama taraf dengan ajaran Kristian dan Yahudi. Martabat Tuhan boleh turun, martabat hamba boleh naik. Ini nama dia. Itu benda yang patut kita ambil tahu. Kita kalau diberilah peluang lagi sekali kita mai ke Jitra ni, kalau ada peluang lagi, saya akan dedahkan kepada sahabat sekalian 20 sebab kenapa kita tak terlibat dengan sufi dan tarekat. Itu nama dia, kita buat satu daurah. Tapi kita mau main awal sikit lah. Sebelum subuh kita keluar, subuh kita ada di sini. Tuan maghrib kita mengaji. Bagus buku tu ikhwan, ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Dia himpunkan dalam buku dia senipih ni, dia punya kutaibah dia 20 sebab kenapa kita kena menjauhi sufi dan tarekat. Dan bila dia dedah satu persatu kita baca buku dia, kita akan istighfar. Demi Allah, dia kata tu memang wujud. Memang wujud. Dan setiap dia kata tu, kita boleh buat semakan. Saya baca buku dia, dia kata Ghazali telah berkata demikian. Dan dia bagi bab dia. Saya buka Ihya. Buka Ihya-nya Asai. Buka Ihya. Pergi kepada bab tu. Demi Allah, cerita tu ada di situ. Memang cerita tu ada di situ. Dia tak bohong. Dia sebut nama kitab. Hang baca buku Ibnu Arabi. Hang buka bab sekian. Terus saya ke buku Ibnu Arabi. Buka bab sekian. Demi Allah, kenyataan Ibnu Arabi ada di situ. Ini nama dia buku yang ada tahqiq yang kita boleh kaji balik lepas tu. Beza orang sunnah tulis buku dengan dengan Alfonso di Al-Buka tulis buku tak sama. Mana boleh sama ni? Wallahu a'lam. Jadi apa soalan tadi kah? Jadi itulah bila kata suluk ni hati-hati lah. Pasal tu tadi Syafi'i kata dalam risalah kan, siapa orang paling suci? Rasulullah. Bersih hati dia. Sehingga kan dia zikir macam mana pun kita kena ikut. Dia sebut zikir apa? Sirah zikir kita kena ikut. Sehingga bila Nabi kata 30, berhenti 30. Nabi kata 100, berhenti 100. Kalau Nabi tunjuk sekali cukuplah. Kalau riwayat tu sahih, Nabi zikir sampai serban terlentang kat belakang, cukuplah. Kita zikir bukan kata serban dengan kita nanti buat terlentang kat belakang. Tapi tak ada. Rasulullah cukup bersih. Ini semua jalan-jalan. 72 jalan yang syaitan buat. Semalam soalan kawan tanya apa Pak Mi? Boleh tak kita istighfar lebih pada 100? Kan? Saya katakan boleh. Tetapi sunnah menunjuk kita 100 berhenti. Sunnah tunjuk pada kita 100 berhenti. Kenapa? Itu cara Rasulullah. Kalau kita nak zikir sampai 300, nak pergi ke mana? Subhanallah dah. Tengok tahlil kan? 100. Daripada La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa dengar piring duk bunyi kedingin di luar sana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Kata bau pula mai. Tengok macam mana jadi. La ilaha illallah. Allah. Itu tahlil. Kalau sufi, kalau suluk, itu Ghazali buat. Bacalah Syiar Salikin. Syiar Salikin juzuk pertama. Samsul dia khatam buku ni. Tanya Samsul. Syiar Salikin juzuk pertama. Apa dia sebut? Dia kata kita berzikir dengan haq. Lepas tu kita berzikir dengan hu. Zikir. Hu. Apa ya? Hu. Budak baru besar nak cakap kan? Hu. Budak kecil-kecil. Baru nak hu. Kita kata hu ni apa? Kalimah ha besar campur dengan waw. Hu ni dalam tata bahasa Arab ganti nama kepada dia. Huwa kan? Dia. Kita kata, kenapa zikir hu? Dia kata diambil daripada ayat Quran. Diambil pada ayat Quran. Macam mana?
dalam surah Al-Hasyr tu, selepas daripada law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah tu kan. Ambil ayat di bawah, apa nama, watil apa, sebelum sampai tu al-malikul quddus, apa depan, wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Maka hu tu, huwa, dia siapa? Dia Allah. Ambil singkatan hu. Okey lah, dari segi bahasa Arab boleh tak pakai hu tu Allah? Boleh lah kan. Allah hu, baca dengan rafa', Allah hu, dia Allah kan. Tapi dari segi Nabi mempraktikkan, pernah Nabi zikir hu. Imam Syafi'i dah kata jiwa dia paling bersih dengan zikir. Pernah dia zikir hak. Tak ada. Hak organ ada. Hak. Tak ada. Bagaimana nak beruzlah? Benda ni saya katakan dalam Syiar Salikin, muka depan jilid 1 tu. Syiar Salikin ni dia ada kena mengenal, dia min lubab Ihya Ulumuddin. Dia dipetik daripada tajuk Ihya Ulumuddin. Sebut macam tu. Imam dikatakan zikir Al-Ghazali. Hari Senin zikir 1000 kali, Selasa. Dalam banyak-banyak hari Jumaat, ya Allah, ya Allah. Mana ada riwayat Nabi zikir ya Allah ni? Riwayat mana nak pegang? Nabi berdoa Allahumma. Nabi zikir tak ada ya Allah 1000 kali. Ghazali buat. Dan Nabi tak pernah beritahu hari Jumaat ni ya Allah 1000 kali. Tak ada. Tak pernah Nabi tentukan zikir 1000 kali. Paling tinggi 100. Zikir pagi dan petang kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata bacalah belah pagi 100 kali. Tak tu kan. Jadi kita pergi uzlah ni, pergi suluk ni untuk apa? Untuk cari ketenangan. Rasulullah lah pembawa ketenangan. Nak cari apa? Itulah. Eloklah seminggu nak pergi suluk tu, ambil seminggu tu mengenal hadis Nabi. InsyaAllah kita akan kenal betapa indahnya sunnah ini. Wallahu a'lam. Orang perempuan ada soalan ke? Ya sahabat. Saya ada pergi satu kuliah lah. Ya. Kemudian Ustazah ni cakap kata kalau isteri ni buat kebaikan apa, Ya. jadi pahala tu suami pun dapat juga. Jadi macam mana tu? Dia pun confuse lagi tu. Ada dalil-dalil apa. Ya. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Para ulama kita cuba mengaitkan dengan apa-apa, sebab isteri ni benda-benda sunat dia nak buat, hadis menyebut dia kena bagi tahu kepada suami dia. Bahkan kalau berkaitan dengan hidup suami isteri ni, seperti dia nak puasa, dia nak sembahyang tahajud pada waktu malam, dia mesti memberitahu suami dia. Kerana ibadat-ibadat sunat dia nak buat ni di bawah suami. Kan? Maka isteri ni dia nak melewati ibadat sunat, dia kena abang esok saya nak puasa. Kalau dia puasa juga, dia tak abang kepada suami dia, sedangkan agama yang menentukan dia kena ambil izin daripada suami, memang para ulama hadis menyebut bahawa dia puasa juga, pahala puasa dapat kat suami. Tapi itu hanya dalam kes yang aksesori, kes sunat. Adapun kes fardu, dia buat dia dapat, suami tak dapat nah. Lagu tu lega, suami tak sembahyang lohok, bini sembahyang. Hang sembahyang aku dapat. Tak ada. Suami akan dapat dalam kes apa? Kes izin. Puasa kena minta izin suami, puasa sunat bukan puasa wajib. Pasal apa? Pasal kepala otak suami ni bini tak tahu. Suami dia rasa suami dia balik tengah hari nak makan.
Suami dia balik tengah hari bukan nak makan nasi, nak makan dia. Tengok-tengok dia puasa. Oh, kawan tak tension. Naik motor duk start 4 kali tak boleh bunyi. Kepala penin. Dia ada hajat dengan bini dia, bini puasa. Dia geram. Maka pahala puasa sunat tu dapat pada suami. Pasal suami ada hajat. Isteri kena layan hajat suami itu lebih besar daripada puasa sunat. Dalam kes itu saja. Dia nak sedekah sunat. Kalau zakat harta dia tak payah abang. Dia nak sedekah sunat. Orang main minta sedekah bukan buat temu janji awal. Pergi taman mana tengok-tengok ada orang minta sedekah, dia nak bagi RM2. Dia bagi RM2. Lepas tu dia abang, tadi cik sedekah RM2. Apa alhamdulillah. Dia sedekah RM20 bukan duit dia, duit lelaki dia. Mana kawan tu tak nak ingin. Dah minyak duk naik, GST pula naik, hang balun duit aku kat atas lagi. Kawan tu naik angin, aku suruh beli ikan, hampir sedekah kawan tu. Hang bagi 2 kupang dah lah. Hang bagi sampai 20. Lelaki dia naik angin. Maka lelaki dia dapat pahala tu, dia tak dapat. Itu dalam kes macam tu saja. Bukan dalam kes yang bukan dalam kes seluruh hidup. Tidak. Kes yang berkaitan agama minta isteri minta izin kepada suami. Itu apa dan apa kena minta izin suami? Keluar rumah, nak sambut tetamu. Suami beritahu aku minta sama kawan hang semua aku kenal. Tapi dia ni aku tak suka. Dia main, jangan bagi masuk. Maka orang-orang yang suami tak suka masuk dalam rumah, dia tak boleh masuk. Pasal itu hak suami. Adapun kes-kes yang tak perlu minta izin suami, dia buat, dia dapat. Dia tak akan datang kepada suami. Dan perbincangan ini wujud di sisi imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada hadis yang menyokong. Boleh sahabat nah? Alhamdulillah. Ya sahabat. Bismillah. Ya. Cuma dikatakan mati, masalah mati hari dia katakan hari Jumaat mati itu baik tuan. Ya sahabat. Wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah Maha mengetahui. Syekh Nasaruddin Albani dalam buku dia Ahkamul Janaiz, dia mempertahankan hadis ni. Syekh Nasaruddin Albani, ada beberapa tokoh ulama hadis sebelum Syekh Nasaruddin, mereka mendhaifkan hadis ni. Tetapi Syekh Nasaruddin menyatakan mereka tersalah. Hadis ni sebenarnya ada pada 2 martabat, imma dia hasan, imma dia sahih. Iaitu menyebut tentang apa dia, ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatil jum'ah. Mana-mana daripada orang Islam, lafaz dia ma min muslim, orang Islam. Cina, Hindu, kafir tak masuklah. Orang Islam yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, kepada dia dijanjikan sedikit kelebihan. Kelebihan apa? Wallahu ta'ala alam. Serahlah kepada Allah. Kau satu hari itu dia mati, malaikat mai dengan senyuman pada dia kah? Masuk hari Sabtu dia kena balun balik kah? Wallahu ta'ala. Hadis tidak mendetailkan. Jadi kalau kita baca Syekh Nasaruddin Albani punya sokongan kepada hadis itu akan membuat jiwa kita tenteram. Dan kemudian Imam Syafi'i pula menyebut dalam Al-Um tentang malam Jumaat ini sampai kepada hari nak sembahyang Jumaat esok tu. Dalam Al-Um Nawawi buka satu bab yang agak kecil, iaitu fadilat malam Jumaat dan hari Jumaat. Seolah-olah Imam Syafi'i menyokong dua malam Jumaat dengan hari Jumaat ini, Khamis malam Jumaat, sampailah hari Jumaat tu, hari Jumaat lepas sembahyang Jumaat, sembahyang Asar, sebelum sembahyang Maghrib matahari jatuh. Daripada malam Jumaat sampai matahari Maghrib Jumaat tu, itu mempunyai kelebihan yang sangat istimewa. Dan hadis-hadis menyebut tentang perbanyakkan baca Quran dan berselawat cukup banyak. Jadi dari segi satu sisi, hadis itu menenangkan jiwa kita. Tapi Nabi sebut ma min muslim, orang Islam mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Maknanya malam Jumaat
lepas maghrib. Dia mati lepas maghrib. Dan hari Jumaat dia mati sebelum maghrib. Tengah-tengah tu ada kelebihan. Orang yang kuat mempertahankan hadis ni adalah Syekh Nasaruddin Albani. Kalau jumpa buku dia Ahkam Janaiz, bacalah buku tu. Ada bab ni. Dan peribadi saya katakan saya suka dengan hadis itu. Dia memberi satu harapan kepada kita. Nabi menyebut kelebihan hari Jumaat. Baca surah Kahfi. Syafi'i suruh baca Kahfi. Yasin boleh bacalah. Tapi tukar pula Kahfi. Bukan baca ramai-ramai. Baca sendiri. Kita ada pada malam Jumaat sampai matahari nak jatuh hari Jumaat nanti. Dua dah. Baca sikit. Pergi Jumaat baca sikit. Ni kita pergi Jumaat ada tazkirah. Tak ada nak baca. Lepas Jumaat kita masuk kerja. Sayup dah. Petang balik pula. Sampai rumah. Orang bar maghrib. Terlepas Al-Kahfi. Rugi. Dan dikaitkan Al-Kahfi ni dengan keselesaan dalam kubur. Dikait Al-Kahfi dengan selesa dalam kubur. Jadi seolah-olah Syafi'i nak bagi tahu siapa yang baca Al-Kahfi dan Al-Kahfi itu ditentu pada malam Jumaat. Baca Al-Kahfi pada malam Jumaat ada keselesaan dalam kubur. Cuba bayang. Kalaulah lepas daripada tuan yang membaca Al-Kahfi, nak saya ulang balik membaca Al-Kahfi pada malam Jumaat dikaitkan dengan keselesaan dalam kubur. Jadi dia punya hubungan dia, Syafi'i seolah-olah nak bagi tahu, cuba hang bayang. Kalau orang tu dia baca Al-Kahfi, dia tak mati lagi. Nabi kata jaminan untuk dia dah ada, dia selesa dalam kubur. Cuba bayang, dia baca Al-Kahfi malam Jumaat, lepas tu dia mati malam Jumaat juga. Dia dapat tak selesa tu? Dia dapat. Maka inilah hubungan Al-Kahfi dengan mati malam Jumaat. Jadi tiba-tiba Albani bawa hadis Jabir, menyokong lagi. Maka seolah-olah kenyataan ini menjadi kuat. Kita baik sangka lah siapa mati malam Jumaat, kita kata Alhamdulillah. Dia tu kata Ustaz, bid'ah cukup punya kuat. Mana nak tahu Tuhan nak bagi apa? Dia adalah kelebihan dia buat, Allah nak ampun dosa dia. Tapi bukanlah bermakna macam Nabi kata la ilaha man qala apa? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati sebut la ilaha illallah dia masuk syurga. Tak. Dia bukan masuk syurga, dia ada keselesaan dalam kubur. Mudah-mudahan keselesaan itu membawa dia pada janji-janji yang baik selepas daripada mati itulah. Dari segi ilmu kita boleh terima insya-Allah. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Soalan. Ya. Kenapa orang Syiah suka sebut Al-Madad? Sufi yang suka sebut Al-Madad. Maksud Al-Madad? Tak tahu, wallahu a'lam. Tak semua ustaz tahu pula. Kalau yang apa? Yang Haji Madad, yang Syekh Madad tu. Madad tu bahasa Parsi. Parsi. Jadi nanti kita semak balik Sebab dia kata dalam qasidah dia sebut Madad. Ya. Madad ya Rasulullah. Kalau Syiah Madad Ali. Macam dia sebut Jan lah. Bukan bahasa Arab pun. Jadi nanti Ustaz semak balik Kita boleh tukar lah. Kalau Syiah sebut Madad, kita boleh sebut Kamjad lah. Kan lebih kurang juga. Tapi nanti Ustaz semak balik Wallahu ta'ala alam. Yang satu soalan lagi kita nak Iya sahabat. doa kan. Doa. Adakah perbezaan antara kita berdoa? Berdoa di tempat Ustaz dan berdoa di tanah suci. Wallahu ta'ala alam. Hanya Allah Maha mengetahui. Sahabat kita kata, adakah perbezaan kita berdoa di negeri kita ni, tempat kita, kampung kita, dengan kita berdoa di tanah suci? Adakah beza? Kalau tanya soalan ada beza, kita kata memang ada beza. Beza apa? Beza yang pertama, beza dia kita berada di tempat yang Nabi sebut mulia. Maka dia akan datang perbezaan jiwa kita lain. Di mana di situ kita melihat tanda-tanda kelahiran agama. Inilah tempat agama lahir. Di sinilah tempat Kaabah didirikan.
Bahkan Kaabah dengan kebesarannya itu ada depan mata kita. Kita bukan berada secara zon ataupun syak-syak dengan dengan Kaabah tu. Macam lah ni, macam ni saja kita ke arah Kaabah. Tetapi bila kita duduk di Mekah ni, tanah haram ni, tanah suci ni, memang dada kita dengan Kaabah. Memang dada kita dengan Kaabah. Inilah Kaabah yang Nabi Allah Ibrahim buat. Yang orang tawaf 7 pusingan. Bukan sahaja kita rasa, bahkan kawasan itu dalil-dalil menyebut ada, riwayat menyebut dia ada kelebihan yang besar. Dari segi orang yang berdoa, dari segi persamaan satu saja Allah janji, ud'uni astajib lakum. Allah kata kau minta aku bagi. Ud'uni astajib lakum. Lepas tu Allah tak sebut ud'uni, Allah tak sebut ud'uni fi baladikum, mintalah kepada aku pada negeri kamu. Ud'uni fi biladil haram, tak disebut lagu tu. Dalam bab doa, minta sahaja, aku bagi. Tapi dalam bab perasaan, dia ada perbezaan. Ketika tangan kita angkat di sini kan, tambah kita masuk masjid buat bid'ah pula lagi, kita angkat tangan tu pun duk geram dah. Kita duk angkat tangan, dia duk zikir. Hasbi Rabbi Jalallah. Alamak, dah je pula dia ni. Memang kita berdoa, tetapi kita berdoa depan Kaabah, perasaan kita lain. Khusyuk kita, ketundukan kita tu berbeza. Tapi dari segi persamaan dia satu adik juga. Allah kata, kau minta, aku nak bagi. Dan ada juga beberapa permintaan kita minta di Mekah, Tuhan tak bagi. Ada juga banyak permintaan kita minta di sini, makbul. Allah janji orang yang bermusafir, Allah nak bagi apa dia minta. Tapi ada juga orang bermusafir minta, tapi Tuhan tak bagi. Orang yang hujan lebat, kata riwayat menyebut hujan lebat, Allah nak bagi kalau kita minta ketika hujan lebat. Tapi ada juga beberapa benda sampailah tak bagi lagi. Tapi dari segi persamaan dia, Allah janji nak bagi, itu sama. Ud'uni astajib lakum. Cuma perasaan kita berbeza bila ada dalil-dalil menyebut pada kita kelebihan Mekah dan Madinah. Kelebihan Al-Aqsa. Semayang di Mekah, kita dapat berapa? 100,000 kelebihan dia. Yang tu tak ada tempat kita. Madinah, kita dapat separuh. Kita pergi Aqsa, kita dapat kurang sikit lagi. Subhanallah. Kerana dalil menyebut demikian, kita sebut demikian. Saya ingat boleh nampak sikit perbezaan dia itu. Ya sahabat. Sahabat kita, wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Sahabat kita kata kelebihan surah Yasin. Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, ketika dia nak tafsir surah Yasin, sebelum dia tafsir surah Yasin, sehingga ustaz dia membawa hampir 10 riwayat berkenaan dengan kelebihan Yasin. Bacalah Yasin pada orang yang nak mati, disebut riwayat. Siapa yang baca Yasin pada malam Jumaat sampai besok hari, dosa dia akan diampun oleh Allah. Ziarahlah kubur pada pagi Jumaat dan bacalah Yasin kepada orang yang dikubur. Nanti Allah Ta'ala meringankan sisaan mereka. Yasin adalah jantung kepada Al-Quran. Imam Qurtubi. Imam Qurtubi dalam surah Yasin ini, muqaddimah dia cerita kelebihan surah Yasin ke semua, dengan dia menyatakan kesemua hadis-hadis ini tak ada satu pun yang sahih. Hadis surah Yasin ada 2 martabat sahaja. Yang pertamanya dhaif, yang keduanya palsu. Tetapi dia hanya tidak sahih dari segi kelebihan. Kelebihan yang mengaitkan surah Yasin dengan satu-satu keadaan. Yasin dengan orang mati, itu yang dhaif. Tetapi Yasin kalam Allah, dia Quran, dia tetap ada kelebihan. Kelebihan yang tak perlu kita reka. Apa dia? Dia rahmah, dia syifa. Apa lagi Quran sebut? Syifa, hudan, rahmah. Betul? Dia adalah syifa, dia adalah hudan, dia petunjuk dan dia rahmah. Itu tetap ada pada dia. Sehingga kan Nabi kata apa dia?
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah simpan dalam kitab dia Tibun Nabawi, cara berubat. Hadis yang begitu popular. Apa dia? Berubatlah kamu dengan dua benda. Dengan apa? Dengan Quran dan dengan madu. Bila ada wanita yang menangis depan Aisyah, datang menangis di depan Aisyah, Nabi tengok daripada jauh. Nabi kata, awak perempuan tu? Kata Aisyah, dia mengadu dia sakit. Apa Nabi kata pada Aisyah? Bacakan kepada dia Al-Quran. Bila dia resah, dia sakit, suruh dia dengar Al-Quran. Bacakan Quran. Maka Quran akan merawat. Kalau dia ada syaitan akan lari dengan Quran. Maka Nabi kata, berubatlah kamu dengan Quran dan madu. Dua syifa Nabi kata. Quran dan dari segi fadilat, kalam Allah, baca satu huruf dapat 10, tetap ada pada Yasin. Tetapi kelebihan yang dikaitkan tu, baca Yasin pada orang mati, cepat sikit dia mati. Ada. Kalau kita rasa kita nak rawat orang mati dengan Quran, ada 114 surah. Pilihlah surah apa pun. Cuma kita jangan bawa satu surah yang surah tu ada kelebihan yang daif. Jangan bawa. Takut kita mencipta akidah yang palsu. Baca Quran pada orang yang sakit. Salah tak salah? Tak salah. Tapi yang tak benarnya, memilih satu surah dan nak kaitkan surah tu dengan sakit hamba Allah tu. Itu tak benar. Cuba baca surah Ar-Ra'du. Saya ingat lagi pengalaman Dr. Radi cerita. Ada orang sakit teruknya. Pakcik ingat lagi cerita sakit yang teruk-teruk punya sakit ni. Sakit yang sempoi-sempoi punya. Orang jemput dia lepas time dia kerja, kata tolong mai tengok sah. Apa dia nak buat? Dia kata dia masuk ke rumah, dia ambil uduk. Dia minta Quran, dia bagi Quran, dia buka, keluar surah Ar-Ra'du. Dia baca Ar-Ra'du. Tengah-tengah dia baca Ar-Ra'du, dia kata, mai satu sami kat dia. Sami, pakcik ingat lagi. Sami tu duk kipas dia. Tak tahu, tak dapat dikenal pasti. Sama ada dia seorang kah nampak, ataupun memang Sami tu orang nampak. Tapi Sami tu mai duk kipas dia. Sami pun sokong Quran Bamin. Dia baca Ar-Ra'du sampai habis. Dia balik. Sebab yang nak mati tu bomo. Yang nak mati tu bomo, yang belajar ilmu. Dia balik, tak silap saya berapa hari, anak dia mehbak kepada dia. Masa Dr. Radi baca surah Ar-Ra'du pada kawan tu, badan dia besar. Lidah dia terkeluar. Lepas dia baca surah Ar-Ra'du habis, Sami ni main duduk kipas dia ni. Dia tutup, dia pun tak mau tengok muka Sami. Tapi dia tahu dia ni Sami. Bukan Sami value, Sami yang tak value ni. Main duduk kipas dia. Dia pun tak cakap banyak. Dengan suasana rumah dia tengok, dia pun tak apa nak seronok kan. Habis dia balik, anak kawan tu menjelang sehari dua, dia pun cerita, dia pun kata, doktor, lepas doktor baca surah Yasin pada mak kami, malam tu surah silap Ar-Ra'du. Abad Yasin, orang tipu tu Yasin lagi kan. Ar-Ra'du, surah Ar-Ra'du, badan dia yang besar tu tiba-tiba jadi kecut, kemudian lidah dia yang keluar tu masuk balik, dan malam dia meninggal. Ini kita katakan benarlah Quran itu boleh jadi syifa. Tapi jangan kita katakan yang daif dia apa dia. Bukan Yasin tu daif, Yasin kalam Allah. Yang daif tu kelebihan yang dikaitkan dengan Yasin, sehingga kita tak mau cari dah ayat lain. Bila kita pergi tengok kawan tu sakit, oh dia sakit, mari kita dengarkan dia ayat Quran. Nabi kata pada Aisyah, baca Quran kat perempuan tu. Kita baca, bukan baca ramai-ramai dah. Kita duduk tepi dia, kita kata sahabat, ana baca Quran lah. Kaedah baca Quran, bila seorang baca, hal lain tadabbur lah. Kita baca sahabat, ana boleh pun surah ni aja nah. Enta dengar elok-elok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kita baca sampai habis. Kawan dia cakap, macam mana nak lega ina a'taina. Dia kata itu lagu tu. Mana boleh cakap lagu tu? Kalam Allah. Tu kalam Allah, bacalah surah apa pun. Orang baca Yasin, yang tu yang daif.
mengaitkan satu surah dengan satu keadaan, itu yang dhaif. Dan Al-Qurtubi menyenaraikan kedhaifan itu. Kalau baca surah apa-apa untuk orang sakit, itu tak salah, memang ada riwayat. Berubatlah dengan Quran dan apa tadi? Madu tu. Itu ada riwayat. Boleh sahabat nah? Ya begitu. Wallahu taala alam. Tanya pasal kasidah sebab dia tadi dia duk menarik perhatian Ya. ramai-ramai Ya. golongan tak kira orang muda orang Ya, awam. ya. Sampai duk keluar apa ni, Ya. iklan panggil ustaz tu. Wallahu taala alam. Qasidah ni bermakna apa? Bermakna lirik. Dia lirik. Kata qasidah burdah kan. Lirik yang kemudiannya lirik itu menjadi satu entertainment, hiburan. Tapi cuma beza, lagu-lagu ni dia main dalam bahasa Melayu, qasidah dia main dalam bahasa Arab, lirik dalam bahasa Arab. Orang sebut baca Ya Hanana tu qasidah lah, lirik. Jadi bila kata lirik ni, kita kena tengok dulu lirik dia apa. Kita tak boleh buat lirik yang puji orang melampau-lampau. Tak boleh. Kita tak boleh buat lirik dalam lirik itu kita letak martabat kawan tu seolah-olah kawan tu ni, orang kata Tuhan tak ada, tak apa lagi, kawan tu jangan tak ada. Lirik itu lirik yang rosak. Jadi dalam qasidah ni, lirik-lirik burdah yang mereka duduk sampaikan ni, mesti kita tengok. Qasidah burdah tak lepas daripada mesti disemak lirik dia. Apa yang dia sebut? Kalau lirik dia itu lirik yang sekadar macam arak-arak zaman klasik dulu kan. Dia bawa unta tengah malam, dia berjalan dengan unta, dia penat. Dia sandar di padang pasir, dia ikat kaki unta dia tu, unta tak boleh bangkit nah. Dia sandar kat unta. Maka dia tengok ke langit, dia berqasidah. Dia tak pakai gitar lah. Gitar tak ada. Dia duduk ya lay. Yang kita kata ya lay. Bukan ya lay. Wahai malam. Ya lay. Wahai malam. Apa dia nak kata? Dia nak habaq kata, ma aqulu laka ayyuhal qamar. Apa aku nak kata, hang ni cantiklah bulan. Aqulu laka laqad nawwarakallah, laqad nawwarak. Aku kata Masya Allah, Tuhan dah bagi cahaya dekat hang dan hang telah menyinarkan cahaya. Dia buat kasidah macam tu. Jadi kita tengok kasidah dia dengan dia cakap, dia tengok kebesaran Tuhan lagu tu, kita tak kata apa. Tapi kalau dia merepek naik atas sikit lagi, Masya Allah, kau ni bulan, kalau tak ada hang bulan, mampulah aku. Kita kata merepek lah tu. Qasidah ni tak terlepas daripada kita mesti melihat dia punya lirik itulah. Bila satu orang berqasidah, qasidah burdah ni, dia berqasidah, kemudian dia kaitkan qasidah tu dengan agama. Seolah-olah bila dia buat satu lirik, inilah yang Islamik. Itu yang terjadi kepada qasidah burdah yang ada ni. Kita kata qasidah burdah yang datang dalam bahasa Arab, kita tak tolak. Tapi kita nak tengok dia punya qasidah tu. Lirik dia tu kita nak tengok. Kemudian kita tengok cara dia berqasidah. Satu orang pegang gitar, dia petik. Ahmadi Hassan buat. Kenal kan Ahmadi Hassan? Dengan gitar dia tu kan. Dia orang jarak Pak Mik. Kan dia main gitar. Dia menyanyi lagu Dunia oh dunia. Ada dengar lagu tu? Ikan biasa dengar? Dia nyanyi lagu tu. Dunia aja dia nak habaq kata, ingatlah dunia ni. Takat tu dia pegang gitar. Kita tak kata apa. Pasal riwayat-riwayat yang menyatakan tak boleh pegang alat bertali ni, semua ni riwayat-riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama. Kita tak kata haram apa. Kita tengok lagu dia tu lirik dunia saja. Kita kata jangan tak semai lohak, sudahlah. Dunia lohak pun tak semai, cukuplah dekat tu. Tapi kalau dia main kasidah dalam dunia duk lambai tangan, dunia, kita nak kena tanya,
Ni lambai tangan ni pasal apa duk menyanyi? Kita kata Cat Steven. Cat Steven pula dah. Alley Cat. Bukan. Stevie Wonder. Hak buta tu kan. Dia buat lagu, dia angkat tangan. We are the world. We are the children. Kan? Stevie Wonder. Dia buta. Dia nyanyi lagu tu. We are the world. Dia tak nampak depan. Dia tengok atas. Baik. Kita tanya kat dia. Kita kata, Mr. Wonder, pasal apa you angkat tangan? Dia kata, saya lambai pada budak-budak depan saya. Saya nak habaq kata, saya sayang kat mereka. I say hello. Kita boleh terima tak alasan dia angkat tangan? Okey. Kan? Dia tengah-tengah menyanyi. Dia angkat tangan. Dia buat tangan lagu tu, lagu bye-bye. Kita kata, pasal apa? Bye-bye. Saya kata tu, peminat saya duk bye-bye, saya bye-bye lah balik. Boleh tak lagu tu kita terima? Masuk akal tak? Masuk akal. Baik pergi kat dia. Tak tahu dia mai. Zahara dinul muayyad bi zuhuri Nabi Ahmad ya Hanana bi Muhammad. Ikut saya. Zalika fadlu min Allah. Tu duk bye-bye tangan. Kita tanya soalan macam kita pernah tanya Stevie Wonder. Kita kata, pasal apa duk angkat tangan? Dia kata, saya bye-bye kat Rasulullah. Rasulullah mai. Masuk akal kan? Tak masuk akal. Maka kasidah lagu ni bid'ah dan mungkar. Pasal apa Stevie Wonder kita tak kata mungkar? Alasan dia masuk akal. Budak tu bye-bye, dia bye-bye balik. Maka semua kasidah ni, lirik-lirik ni tak boleh lari daripada kita punya filter penapisan. Alah ni lagi pelan teruk dah kasidah jadi. Siapa buat kasidah di tempat itu, Allah turunkan rahmat. Maknanya, kalau terjemahan Melayu, siapa yang menyanyi di tempat tu, Allah turun rahmat. Apa tahu tu? Lagu apanya menyanyi sampai rahmat turun? Ini kita maksudkan dengan kasidah. Bukan kita tak benarkan orang buat lirik. Buatlah. Ada lirik yang baik-baik. Caramu dan caraku berbeda. Tapi, kita sama di sisi yang Maha Esa. Siapa punya lagu tu? Osman Hamzah. Kita terima walaupun bukan bunyi lagu Arab. Orang kita dua benda. Satu bunyi Arab, yang kedua yang menyanyi itu dia tengok apa. Kalau dia tu menyanyi lagu merepek tapi pakai jubah, tu bagus itu. Dia nilai macam tu. Pasal tu bila Mai Hanana duk angkat tangan semua, dia tengok kawan tu bawa serban, kawan tu bawa jubah, dia kata takkan salah kot. Nak tahu salah tak salah, tanya balik. Duk lambai tangan pasal apa? Duk gamik ni pasal apa? Dia kata Rasulullah hadir. Tak boleh terima. Rasulullah dah wafat. Dan ni semua mesti ada punya macam lagu apa? Lagu Ummi. Ummi dia duk riau mak dia ke? Tak, Khadijah. Ummi tu gelaran pada Khadijah. Siapa? Syiah lah. Ya Taibah, Ya Taibah. Ya Taibah. Memang Ya Taibah tu maksud dia baik, bumi Madinah. Kalau orang Madinah baca. Tapi kalau orang Indonesia baca, nak kena tengok lah lirik dia tu. Apa dia yang Ya Taibah ni? Ya Taibah, anta li rasuli qurrata aini. Dia kata, Ya Taibah, kamu di sisi mata Rasulullah ini adalah penyejuk mata. Kamu di sisi Rasulullah sebagai penyejuk mata. Siapa dia tu? Hasan Hussein lah. Bermakna Ya Taibah tu, dia memuji Hasan Hussein. Memuji manusia macam tu adalah sesuatu yang melampau. Itu Ya Taibah dalam versi yang tak betul. Demikianlah lirik-lirik kita nak kena tengok betul-betul. Kadang-kadang lagu rock lebih baik daripada kasidah. Kadang-kadang. Bukan selalu. Kan dia beritahu bulan madu di awan biru, tak ada siapa ganggu. Betul ya? Siapa mau kena ganggu bulan madu? Ni pi Langkawi orang duk telefon. Kering. Baldin dah telefon tu. Dia kata, jom kita pergi bulan. Tenang, pergi matahari mampu pergi bulan. Sejuk sikit. Kadang-kadang menasabah lah lirik tu. Maka, yang salah tu kita buang. Yang benar tu kita biarkanlah. Sekadar dia pakai muzik, kita tak petikai sangat.
Cuma jangan muzik tu lebih tinggi daripada suara dia, sudah. Muzik kena rendah daripada suara penyanyi. Lirik mesti tak boleh keluar daripada hulu dan benda-benda melampau. Itu sajalah. Lepas tu teknik dia menyanyi tu kita nak tengok. Teknik dia menyanyi. Pasal apa dia buat lagu tu? Dan dia kena bagi penjelasan. Begitu pandangan Ustaz. Boleh nah? Wallahu a'lam. Kita rumah nampak panjang juga dah ni. Kan? Lagi pulut tu sejuk tak apa syak. Kan? Jadi terima kasih kepada tuan rumah sekeluarga. Semoga keluarga ini diberkati oleh Allah. Semoga sahabat-sahabat yang hadir juga diberkati oleh Allah. Kalau ada kesempatan lagi, dijemput lagi, kita akan cuba hadir lagi dengan memberi penjelasan tentang sufi dan tarekat sikit. Baca buku lagu tu seronok sikit. Kita dapat ilmu dan kita ada bahan bacaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.